Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari pengerusi majlis, seterusnya yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nasran Muhammad, Dekan Fakulti Pengajian Islam, Yang Berusaha Encik Saidi Ismail, Ketua Penolong Pendaftar, seterusnya para profesor, para pensyarah, mahasiswa dan hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ingin merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas keizinan dan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama hadir pada hari ini, hari yang penuh dengan kemuliaan, dan saya dimaklumkan untuk menggantikan Yang Bahagia Tuan Haji Nasir Desa 2 hari yang lepas. Tetapi dalam keadaan kekangan yang ada ni, kami sama-sama sebenarnya dalam NGO Islam, di kalangan pimpinan-pimpinan NGO Islam, kami berkongsi idealisme, kami berkongsi keprihatinan yang sama. Jadi selalu berlakulah kalau kawan-kawan tak dapat nak hadir, bukan kata bidang terjun sangat, tapi memang dalam keadaan mood bersedia sentiasa untuk mencari ruang bagi menyampaikan hasrat dan juga pandangan NGO Islam dalam isu-isu yang berkait dengan kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Dan tadi saya mungkin sekadar memperkenalkan diri secara ringkas. Saya berasal dari Gombak Setia dan mendapat pendidikan awal di Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang undang-undang, kuliah undang-undang, dan juga sarjana dalam hak asasi manusia University of London melalui beasiswa Chevening pada tahun 2005. Dan sekarang ini beramal sebagai peguam bela dan peguam cara, dan segi jawatan NGO ialah Naib Presiden, diamanahkan sebagai Naib Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia. Alhamdulillah dapat terlibat bersama dengan rakan-rakan dalam banyak kes-kes yang bersifat landmark, ya. Contohnya yang terkini kes Kalimah Allah. Saya adalah salah seorang peguam yang terlibat dalam pasukan Merayu bagi pihak Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan bersama dengan 12 peguam yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tajuk yang kita nak bincangkan, yang saya akan bentangkan, adalah berkisar pada keutuhan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Dan kita semua maklum, dalam negara kita ini, keunikan dan juga posisi yang ada dalam Malaysia sebagai sebuah negara yang berdaulat ialah Islam itu diletakkan sebagai agama negara, agama persekutuan. Islam itu bukan agama rasmi semata-mata, bukan untuk majlis ataupun upacara tertentu, bukan untuk ibadat yang bersifat peribadi, tetapi juga merangkumi dinul daulah, ya, sebagai agama negara yang merangkumi pentadbiran negara secara umumnya. Walaupun wujud, saya akui wujud beberapa kelemahan-kelemahan tertentu, tetapi ruang untuk berlaku pemerkasaan itu sangat luas. Dengan adanya perkara 3.1 dalam perlembagaan persekutuan, sebenarnya ia meletakkan Islam itu pada kedudukan yang istimewa, yang terpulang kepada kita sama ada kita hendak terus, ya, menimbulkan polemik tentang sama ada Malaysia ini negara sekular ataupun Malaysia ini negara Islam, ataupun kita boleh memilih untuk terus memperkasakan ruang yang ada dalam memastikan bahawa pengajaran dan penterjemahan ajaran Islam itu berlaku di setiap sudut dalam negara kita. Itu premis awal yang ingin saya sampaikan. Saya akan memfokuskan pada semakan berkala sejagat. Apa dia semakan berkala sejagat? Universal Periodic Review yang berlaku setiap 4 tahun sekali di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Majlis Hak Asasi Manusia. Jadi kita hanya boleh menghargai kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan itu apabila kita berdepan dengan cabaran-cabaran getir terhadap usaha menghancurkan ataupun menghakis kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan. Bila kita pergi ke mana-mana sesi, khususnya yang melibatkan tuntutan-tuntutan hak asasi manusia di peringkat serantau ataupun di peringkat antarabangsa sebagai contohnya, baru kita nampak kenapa kedudukan perkara 3.1 perlembagaan persekutuan itu sangat penting. Dan saya akan ceritakan lagi berapa
tuntutan-tuntutan yang sebenarnya hanya kerana kita ada perkara 31 itu dan juga ada peruntukan-peruntukan undang-undang yang lain serta tafsiran-tafsiran lain tentang kedudukan Islam di Malaysia ini, maka kita diselamatkan segi akidah, akhlak dan juga syariah kedudukan umat Islam di Malaysia ini khususnya dan moral masyarakat secara umumnya. Ini adalah pasukan ataupun delegasi yang telah menghadiri sesi semakan berkala sejagat di Geneva pada 24 Oktober baru-baru ini. 5 daripada kami termasuk Ustaz Nasharuddin Mat Isa, Dr. Yusri Muhammad, Haji Abdul Rahim Sinwan, Datuk Zainul Rijal Abu Bakar telah masuk ke dalam dewan itu untuk menghadiri, memantau isu-isu yang menjadi tuntutan semasa sesi semakan tersebut. Kami juga telah melakukan beberapa lobby tertentu di dalam memastikan bahawa tuntutan-tuntutan yang terkait dengan hak asasi manusia itu tidak mencabar kedudukan Islam di Malaysia. Dan ini adalah antara tokoh yang kami ketemui, bekas Duta Iraq ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Dr. Naji. Beliau juga merupakan sekarang ini pengurusi kepada Geneva International Center of Justice. Antara lobby-lobby yang kami lakukan ialah bertemu dengan NGO hak asasi manusia di Geneva untuk memastikan bahawa mereka sedar dan mereka tahu tentang kedudukan Islam di Malaysia ini, amalan Islam di Malaysia ini, dan bagaimana sebenarnya Malaysia segi statusnya dan juga dari segi posisinya sebagai negara Islam itu boleh dicontohi oleh pelbagai negara OIC sendiri dalam usaha hendak menangani ataupun mendepani cabaran-cabaran hak asasi manusia. Saya akan memfokuskan pada Islam dalam Perlembagaan Persekutuan. Bila kita bercakap tentang Islam dalam Perlembagaan Persekutuan ini, kita ada 3 perkara utama yang saya fikir relevan untuk saya kisahkan ataupun saya kongsikan, iaitu perkara 31. Perkara 31 ini, Islam adalah agama persekutuan. Salah faham yang selalu berlaku ialah Islam itu adalah agama rasmi di dalam negara sekular Malaysia ini. Hakikatnya di dalam perlembagaan, kalau kita lihat, tidak ada perkara ataupun tidak ada satu pun dirujuk ataupun digunakan istilah sekular itu di dalam perlembagaan ini. Bagi mereka yang sentiasa mengikuti perkembangan di media-media, sama ada media arus perdana ataupun media alternatif, kita lihat hatta di kalangan pemimpin politik ataupun pemimpin negara sekalipun sering kali terkhilaf menggunakan istilah ataupun frasa Islam agama rasmi. Kenapa ia signifikan? Bila kami memberikan taklimat kepada ahli parlimen, ramai yang masih tak tahu kan. Mereka kata kalau kita pergi ke kampung-kampung, bila kami sebut Islam itu agama rasmi, orang kampung akan terpesona dan yakin dengan hujahan mereka. Padahal itu adalah hujahan yang digunakan oleh mereka yang mahu menyudutkan ataupun menyempitkan pandangan Islam itu kepada sekadar ibadat peribadi sahaja, tidak ada dalam ruang awam. Itu masalahnya. Sebab itu kita beritahu pada semua pemimpin, kita beritahu pada semua pihak yang mahu bercakap tentang Islam dalam Perlembagaan Persekutuan itu, ia haruslah dibetulkan dahulu asas tafsiran ataupun istilah yang digunakan itu sebagai Islam agama negara. Kita ambil contoh sebagai contoh, kalau kita menggunakan Islam itu agama rasmi, maksudnya ada agama yang tidak rasmi, sebagaimana yang terjadi kepada Carlos Menem, bekas Presiden Argentina. Saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar. Beliau ni adalah asalnya beragama Islam, tapi apabila menang pilihan raya, beliau terpaksa bila nak menjadi presiden itu, beliau terpaksa mengisytiharkan agama rasmi beliau sebagai Kristian. Jadi itu implikasinya. Begitu juga kalau kita ada kereta rasmi dan juga kereta tidak rasmi, kereta peribadi kita. Kita punya komitmen ataupun penjagaan kita mungkin lain dari segi iktikad, iltizam kita untuk menjaga sesuatu perkara itu. Jadi dalam hal ini, Islam di dalam Perlembagaan Persekutuan itu tidak wujud dalam vacuum. Dia tidak wujud overnight. Dia wujud daripada sejarah. Dan saya pernah terbaca satu artikel yang ditulis mengenai sejarah kedatangan Islam ini. Disebut tentang ada pengkaji yang sedang membuat kajian tentang perkara ini, bagaimana konsep Islam agama negara itu telah pun disebut sebagai contoh
di kalangan para ulama, ya, Syekh Muhammad Bashir Shah sebagai contoh telah pun pada abad ke-11, abad ke-10 memberikan pandangan beliau kepada ketua kerajaan negara Patani tentang Islam sebagai agama negara ini berbanding dengan Islam sebagai agama rasmi semata-mata. Jadi hal ini sebenarnya kita perlu ketengahkan dan perlukan pada pengkajian yang mendalam tentang hal dan implikasi ini. Dan perkara 37 jadual keempat, selain daripada perkara 31, apabila Islam itu dijadikan sebagai agama negara, agama persekutuan, kita perlu juga tengok perkara 37 jadual keempat berkenaan dengan sumpah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Apabila Yang di-Pertuan Agong mengambil jawatan rasmi sebagai ketua negara, baginda akan memakai ataupun menggunakan sumpah syar'i, wallahi wabillahi watallahi. Dan sumpah ini termasuk dalamnya, kalau kita baca teks rasmi sumpah itu adalah termasuk juga dengan tugas dan tanggungjawab untuk memelihara agama Islam pada setiap masa. Itu tugas Yang di-Pertuan Agong. Ya, apabila timbul perkara 37 jadual keempat ini bermakna kuasa yang diberikan melalui perkara 39 di dalam Perlembagaan Persekutuan, apabila kuasa eksekutif yang diberikan kepada kerajaan, diberikan kepada pimpinan negara dan diberikan kepada semua ketua-ketua jabatan di dalam pentadbiran kerajaan itu oleh Yang di-Pertuan Agong, apabila dipindahkan ataupun diberikan kuasa eksekutif itu termasuk juga tugas ataupun tanggungjawab untuk memelihara Islam pada setiap masa. Hatta menteri-menteri yang bukan Islam, mereka mesti memastikan bahawa segala pandangan, segala nasihat, segala keputusan, segala dasar, segala polisi yang hendak dibuat, jika mana-mana yang terkait dengan Islam, maka haruslah menghormati kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Ini yang ramai di kalangan kita memandang bahawa sekadar sumpah itu adalah sekadar majlis rasmi di Istana Negara, tetapi sebenarnya ia perlu difahami, dihayati dengan dilaksanakan dalam cara itu. Dan ini yang berlaku kalau dalam mahkamah sebagai contoh, kita lihat kes-kes yang telah pun diputuskan. Di dalam kes Azlina Jalani lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, sebagai contoh, Ketua Hakim Negara pada ketika itu, Tun Ahmad Fairuz, telah menegaskan bahawa Islam itu bukan sekadar doktrin, tapi ia merangkumi dan juga meliputi segala bentuk cara hidup, segala sistem dan juga polisi yang ada di dalam negara kita ini. Jadi itu implikasinya, itu tafsiran yang kita berikan, dan itu sebenarnya telah pun mematahkan ataupun membatalkan ciri-ciri sekular di dalam negara ini. Seperti mana yang disebut oleh sebagai contoh Yang Berhormat Kapal Singh sentiasa merujuk pada kes Cik Omar bin Cik Soh lawan pendakwa raya. Di dalam kes itu, memang Tun Saleh Abbas menyebutkan bahawa undang-undang yang digunakan oleh negara ini pada ketika itu adalah undang-undang sekular. Tetapi tidak ada rujukan, tidak ada yang mengatakan di dalam penghakimannya itu Islam, Malaysia ini adalah negara sekular. Dan kalau nak guna pun rujukan Cik Omar Cik Soh itu, ia telah terbatal dengan kes-kes yang lebih mutakhir, yang lebih terkini seperti Azlina Jalani lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kes Mio Atikur Rahman lawan Fatimah Silhi, di mana Yang Arif Hakim Datuk Muhammad Nur Abdullah telah pun menyebutkan tentang Islam itu seumpama pohon jati. Ia berbeza, dia bergerak dahulu di hadapan, dia tidak duduk sama rendah dan tidak berdiri sama tinggi dengan agama-agama lain. Itu adalah kes-kes yang lebih terkini yang sebenarnya telah membatalkan peranan ataupun kesan daripada kes Cik Omar bin Cik Soh. Dan perkara ke-37 jadual keempat itu implikasinya sebegitu. Itu yang menyebabkan Malaysia ini sebenarnya, saya sebut tadi di awal, ruang untuk kita memperkasakan peranan dan fungsi Islam itu adalah sangat luas. Dan kes-kes utama yang saya sebutkan tadi, kes Cik Omar Cik Soh, kes Azlina Jalani lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, kemudian kes Mio Atikur Rahman, dan yang terbaru ialah tentang kes Roman Titular, kes kalimah Allah yang sangat popular, tetapi di dalam itu tidak dirujuk secara spesifik tentang Islam agama negara. Walau bagaimanapun,
Kita tahu bahawa oleh kerana itu, oleh kerana peranan perkara 31 dan perkara 37 jadual keempat itu, maka penganut agama Kristian tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan istilah-istilah yang telah dikhususkan untuk umat Islam di dalam agama Islam. Ada orang yang salah faham mengatakan bahawa lepas ini tak bolehlah orang bukan Islam nyanyi lagu Selangor. Tidak. Kalau orang bukan Islam hendak bercakap insya-Allah, nak bercakap astagfirullah, masya-Allah, tak apa. Tetapi gunakan dalam konsep agama Islam. Yang mereka mahu ialah untuk merujuk terjemahan tafsiran Tuhan itu God kepada Allah. Itu yang menjadi masalah. Kerana mereka tahu, dan di dalam affidavit kita tahu, kita lihat betapa mereka menggunakan itu sebagai strategi untuk sebenarnya memudahkan orang Melayu yang hendak memahami Bible dan hendak masuk ke dalam agama Kristian. Itu yang menjadi masalah. Premis awal saya apabila kita bercakap tentang hak asasi manusia, saya akan sentuh hak asasi manusia ini kerana ia menjadi antara cabaran-cabaran utama, antara isu-isu utama yang sekarang ini sedang mendepani umat Islam kita. Bila kita bercakap tentang Universal Declaration of Human Rights, deklarasi ataupun pengisytiharan hak asasi manusia sejagat, gerakan hak asasi manusia sedunia ini, kita kena faham sebelum kita mahu bercakap tentang hak asasi manusia sejagat, ada 3 dokumen utama. Yang pertama ialah Universal Declaration of Human Rights tahun 1948. Kemudian ada 2 dokumen yang penting, ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, hak-hak civil dan hak-hak politik, dan International Covenant on Economic and Social Rights, hak-hak ekonomi dan juga hak-hak sosial. Ketiga-tiga dokumen ini membentuk International Bill of Rights. Dan bila rujukan tentang hak asasi manusia dan pelbagai instrumen-instrumen, pelbagai convention di bawahnya, harus terus kembali merujuk kepada 3 dokumen utama ini. Tapi kami tegaskan di kalangan NGO Islam, kita tegaskan bahawa human rights ataupun hak asasi manusia ini bukanlah sesuatu ideologi yang sempurna. Sudah tentu kita jelas sebagai orang Islam, dan hatta agama-agama besar yang lain pun mengakui bahawa hak asasi manusia ini bukan ideologi yang sempurna kerana dia berakar pada faham liberalisme dan juga sekularisme. Tujuannya adalah untuk menjaga dan mempromosi hak-hak semata-mata. Ia mengasingkan agama dari masyarakat dan ia membiarkan politik itu, sistem pentadbiran, kepimpinan negara itu berkembang bebas daripada agama. Ini tujuannya. Mereka mahukan supaya diasingkan ataupun dipisahkan. Dan hak asasi manusia ini juga mempunyai latar belakang sejarah yang penuh dengan kontroversi. Saya tunjukkan kenapa. Dan pada hakikat ini Islam, kita tidak memisahkan ataupun kita melarang pemisahan Islam ataupun agama itu daripada ruang awam ataupun public sphere. Dan individu tidak diasingkan menurut kompartmen, segmen-segmen tertentu, menurut spiritual ataupun temporal, kehidupan akhirat. Kita ada pertanggungjawapan sebagai contoh dalam menjalankan setiap aktiviti keduniaan kita. Dan tidak ada pemisahan hal-hal agama dari aspek-aspek hak asasi manusia juga. Kalau kita memisahkan antara Islam dan juga hak asasi manusia itu, akibatnya UDHR ini yang berlaku sekarang ini, masalah yang kita depan apabila kita berada di mana-mana seminar, di forum-forum antarabangsa dan juga serantau, mereka menyerang agama, termasuk dan khususnya agama Islam itu diserang dengan teruk kerana UDHR itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa, ke dalam idiom Islam, tanpa menimbulkan pertanyaan serius tentang agama, hubungan agama dan negara ini. Mereka akan mempersoalkan kenapa sebagai contoh Malaysia sebagai sebuah negara Islam membuat atau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ada undang-undang enactment syariah tertentu yang mengawal moral peribadi individu-individu di dalam masyarakat. Itu dipersoalkan. Mereka menyerang sebagai contoh hak untuk meninggalkan agama, hak untuk murtad. Mereka mempersoalkan kedudukan Malaysia, pandangan Malaysia tentang hukuman mati sebagai contoh. Mereka juga mempersoalkan tentang hak kita untuk melaksanakan institusi-institusi mahkamah syariah, majlis agama Islam, negeri-negeri dan sebagainya. Ini semua menjadi isu-isu besar akibat daripada pemisahan Islam dan hak asasi manusia, agama dan hak asasi manusia.
Seterusnya, yang terjadi sekarang ini adalah penekanan utama pada autonomi individu. Segalanya mereka mahu bebas. Kalau 2-3 minggu yang sekarang ni, yang kalau saudara dan saudari semua boleh dengar, boleh baca dalam berita tentang kes yang berlaku di Croatia dan juga yang terbaru di India dan Australia tentang LGBT. Saya akan ceritakan secara mendalam. Croatia, masyarakatnya sendiri 65% dilaporkan dalam The New York Times, ya. 65% penduduk Croatia menolak pindaan ataupun cadangan untuk mengiktiraf perkahwinan itu juga termasuk perkahwinan sejenis. Mereka membuat, dan kerajaan Croatia setelah ada referendum daripada rakyatnya terpaksa meminda perlembagaan untuk menafsirkan perkahwinan itu hanya antara lelaki dan perempuan. Padahal kita tengok semasa semakan itu berlaku, sesi semakan itu berlaku, Croatia antara 7 negara yang memaksa Malaysia, mengatakan bahawa Malaysia mesti memasukkan Undang-Undang 377A, Kanun Keseksaan berkenaan dengan persetubuhan luar tabi'i, termasuk Dewan. Croatia yang bising pada Malaysia, padahal rakyatnya sendiri tidak mahu perkahwinan sesama jenis itu dibenarkan di negaranya. Dan Mahkamah Tinggi India, Mahkamah Australia pun baru-baru ni 2-3 hari yang lepas ada beberapa perkembangan yang sangat baik yang mana mereka sendiri menolak, masyarakat sendiri menolak pada autonomi individu, iaitu hak untuk berkahwin sesama jenis. Kemudian yang kedua, standard moral yang bebas yang melampaui perbezaan agama dan budaya. Ini pun kita tahu tentang isu nahi mungkar. Tuntutan hak tanpa mempertimbangkan ikatan timbal balik, reciprocity, yang bertentangan dengan penekanan tradisi Islam terhadap masyarakat. Ada setengah undang-undang yang kita buat untuk mengawal moral masyarakat, mengawal akhlak masyarakat. Itu sebenarnya adalah tugas tanggungjawab pemerintah khalifah dalam konteks Islam sebagai contoh. Pertentangan aspek hubungan manusia dengan Tuhan dan sebab kewujudannya. Ini adalah perkara yang ditolak di negara barat dan mereka sedang menghadapi masalah yang sangat mendalam, masalah yang sangat serius, krisis yang sangat serius. Kalau di Jerman sebagai contoh, mereka menghadapi masalah bestiality. Bestiality ini seks dengan haiwan. Mereka mahu supaya ada undang-undang diwujudkan bagi mengiktiraf perkahwinan antara manusia dengan haiwan. Krisis moral yang sangat teruk ini yang ditekankan oleh, sebagai contoh, penulis yang bernama Neil Ferguson di dalam bukunya The Great Degeneration. Ya, The Great Degeneration ni beliau dan Neil Ferguson ini adalah orang yang berkahwin dengan siapa? Siapa baca buku dia? The Great Degeneration. Beliau telah berkahwin dengan Ayaan Hirsi Ali. Ayaan Hirsi Ali ini adalah asalnya seorang Somalia, Muslim, wanita Muslim yang telah mengisytiharkan dirinya murtad, dan beliau telah pun berpindah ke Eropah berkahwin dengan Neil Ferguson ini, dan sekarang ini beliau dalam rangka untuk menyebarkan hak untuk murtad di kalangan negara-negara Islam, memperjuangkan hak kebebasan wanita dan sebagainya. Tapi dalam keadaan itu pun Neil Ferguson ini mengakui bahawa 4 perkara kejatuhan barat ini, 4 perkara. Yang pertama, free market, representative government, ya, kerajaan yang diwakili, pasaran bebas, civil society dengan rule of law. Apabila 4 perkara ini runtuh di dalam tamadun barat, mereka menghadapi masalah yang sangat serius terhadap keadaan moral masyarakat mereka. Ini yang berlaku di kalangan dan diakui oleh sarjana barat sendiri, yang sekarang ini mereka menulis banyak, ya, seperti contoh Anthony Julius yang menulis dalam akhbar The Guardian pada tahun 2009, ya, mengistilahkan hak asasi manusia ini sebagai the new secular religion. Dah ada orang yang menganut fahaman hak asasi manusia ini sebagai agama, tetapi diakui oleh mereka ini adalah satu bentuk agama sekular, agama tapi sekular. Jadi confusion ataupun kekeliruan di kalangan masyarakat barat ini sangat terzahir, dan kita sangat bersimpati kerana di dalam negara kita ini, hatta di kalangan pemimpin Islam, di kalangan ramai tokoh-tokoh Islam yang juga terpengaruh dengan fahaman hak asasi manusia ini, yang menjadikannya sebagai satu ideologi. Sebab itu kita dengar sebagai contoh bekas Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Saifuddin Abdullah. Saya sebutkan ini kerana saya adalah
ahli NGO, ya, kami menyebutkan, kami mengkritik dan kami menegur Datuk Saifuddin Abdullah menyatakan bahawa Malaysia perlu menandatangani ke semua 99 convention hak asasi manusia. Kita dah tanda tangan 3, tapi kita perlu sign semua kerana apa? Ranking kita tercorot di kalangan negara OIC. Dan sebenarnya pandangan begini, kalau kita lihat, mereka membandingkan kita dengan Afghanistan, mereka membandingkan kita dengan Myanmar. Tan Sri Hasmi Agam, pengurusi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia 2 hari yang lepas, mengatakan bahawa satu hari nanti Myanmar akan mendahului Malaysia kerana mereka menandatangani lebih banyak konvensyen hak asasi manusia daripada Malaysia. Saya tak setuju. Dan saya dah nyatakan, saya nyatakan pandangan saya kepada utusan Malaysia dan akhbar-akhbar lain. Saya menyebut bahawa Myanmar adalah sekarang ini sedang membakar hidup-hidup umat Islam. Dan Tunisia yang mana telah menandatangani ICCPR itu, yang Malaysia sedang dipaksa untuk tanda tangan, Tunisia pada hari Malaysia dibuat semakan itu, mereka sedang bergelut di jalan raya. Mereka tidak boleh bersetuju dengan perlembagaan baru mereka sendiri, dan kita dipaksa untuk mengikut mereka menandatangani ICCPR. Sebab itu kita kena bijak. Kenapa orang Islam, kenapa orang Islam dulu, dan saya akan tunjukkan kenapa kita tanda tangan. Latar belakang UDHR ini, Johannes Morsing, orang Islam tanda tangan dulu masa tahun 1945, selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, di mana berlaku trauma peperangan, banyak kematian dan juga pembunuhan beramai-ramai Yahudi oleh Hitler, ya, Holocaust itu. Ya, banyak latar belakang UDHR ini diwarnai oleh pengalaman perit mereka di dalam Perang Dunia Kedua. Dan ketika itu, orang Islam, umat Islam, negara-negara Islam masih lagi di bawah penjajahan dan juga mengalami kesan trauma yang teruk. Oleh kerana itu, PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, telah dinafikan hak mereka untuk mendapat perspektif yang betul daripada tradisi Islam berkenaan dengan hak asasi manusia. Sudah tentu semasa itu, selepas Perang Dunia Kedua, ketika negara Islam dijajah, yang ditekan, yang ditindas itu adalah para ulama kita, para sarjana kita. Dan yang pergi, yang banyak yang dihantar ke persidangan antarabangsa UN, ya, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sebagai contoh, banyak dihantar bekas-bekas tentera, bekas-bekas jeneral yang tidak memahami apa itu pandangan Islam mengenai hak asasi manusia. Sama ada itu ataupun mereka yang mendapat pendidikan sekular, ya, mereka yang memisahkan, yang membawa fahaman sekular, dan mereka tidak boleh articulate, mereka tidak boleh berhujah, tidak boleh memberitahu bahawa ini pandangan Islam. Ada dalam tradisi Islam ini konsep sebagaimana kita bila diberikan tanggungjawab, ya, barulah kita boleh menuntut hak-hak kita, dan hak-hak kita pun tidak boleh dituntut secara mutlak, secara bebas lepas daripada kawalan agama. Itu tidak dilakukan semasa itu. Dan buktinya, ini salah satu buktinya, Charles Habib Malik. Ini adalah tokoh yang menjadi pengurusi jawatan kuasa untuk mendraft UDHR itu, Universal Declaration of Human Rights. Beliau merupakan Kristian yang berbangsa Lebanon. Dan beliau juga merupakan pada tahun 1945, antara tahun-tahun itu, apabila dilakukan proses menulis UDHR itu, beliau menjadi juru lapor, juru tulis kepada draft deklarasi itu. Tetapi pada tahun 1982, beliau berada di belakang penubuhan Parti Falangis, Parti Haluan Kiri, yang membunuh 3,000 umat Islam di Sabra dan Shatila pada tahun 1982. Saya percaya bahawa tuan-tuan dan puan-puan semua pernah mendengar tentang kes pembunuhan beramai-ramai rakyat Palestin itu. Orang yang sama. Jadi bagaimana mahu kita mengatakan bahawa kita nak menghormati UDHR ini sebagai satu dokumen sejagat yang memberikan ataupun menawarkan nilai-nilai tinggi untuk diikuti oleh, khususnya oleh orang Islam. Tak boleh, kita tidak boleh menghormati. Dan ini kita kena beritahu hatta kepada di kalangan umat Islam di Malaysia ini yang gairah untuk Malaysia menandatangani konvensyen-konvensyen ini. Apa jadi? Apa jawapan yang diberikan kepada peranan Charles Habib Malik ini yang telah membunuh ramai di kalangan orang Islam? Dan ini masih berlaku sekarang ini, pembunuhan beramai-ramai umat Islam di Myanmar sebagai contoh. Dan itu
dikatakan Malaysia kena mengikut Myanmar untuk tanda tangan convention untuk bersaing menandatangani Tunisia ataupun Mesir ataupun Chad ataupun Afghanistan. Saya semasa di Geneva ditanya oleh Alia Al-Hadri, salah seorang wartawan The End Daily yang sangat liberal. Dia menanyakan adakah kita fikir NGO Islam fikir bahawa Malaysia ini lebih baik keadaan umat Islamnya daripada Afghanistan kerana kita tidak mahu sign ICCPR. Saya jawab, sudah tentu. Malaysia, keadaan umat Islam di Malaysia itu lebih baik daripada umat Islam di Afghanistan. Alhamdulillah, dan saya bersyukur kerana dalam keadaan kita tidak gairah menandatangani secara membetul-betuli perjanjian-perjanjian, konvensyen-konvensyen hak asasi manusia ini pun, kita boleh memberikan pendidikan seadilnya. Kita boleh memberikan peluang-peluang sosioekonomi kepada umat Islam lebih baik daripada cara kerajaan Afghanistan, pemerintah Afghanistan menangani masalah-masalah di dalam negara di kalangan umat Islam. Cara mereka selesai kebanyakannya ada berlaku pengoboman, berlaku rusuhan, perang saudara dan sebagainya. Tapi alhamdulillah di Malaysia, umat Islam dalam keadaan kita pun tahu kita ada kelemahan, ya, kita masih juga mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita secara sederhana, secara bertasamuh, secara baik, dan kita masih lagi memegang sekurang-kurangnya tampuk pemerintahan dan dalam beberapa perkara, ya. Dan penyertaan minimum wakil Muslim ini yang menjadi masalah semasa proses untuk mendraft UDHR itu, dan tidak ada upaya nyata yang saya nyatakan untuk menjelaskan prinsip-prinsip Islam secara komprehensif untuk mendapatkan sikap tradisi agama kita terhadap artikel-artikel di dalam UDHR. Semasa UDHR itu didraft, perwakilan Brazil telah pun menyatakan perlu ada cadangan daripada perwakilan Brazil yang beragama Kristian. Mereka mahukan rujukan itu dibuat terhadap prinsip-prinsip ketuhanan. Tapi itu pun ditolak. Bukan orang Islam yang mencadangkan, orang Kristian yang mencadangkan. Dan saya tahu semasa tahun lepas 14 Februari 2012 apabila Malaysia bersama-sama dengan negara OIC menolak cubaan untuk memasukkan istilah-istilah bagi mengiktiraf klausa-klausa LGBT, bila kita withdraw, kita tarik diri dengan negara-negara Islam, yang menyokong orang Islam ini adalah American Catholic Institute. Mereka juga, sebab itu saya tanya, bila dalam Komango kita semak di kalangan NGO yang terlibat yang menganggotai Komango itu, antaranya ialah MCC BHST, Malaysian Consultative Council for Christian, Buddhist, Taoism dan Sikh, dan juga Buddhist Youth, Young Buddhist Association. Kami tanya kepada mereka adalah, adakah kamu mengiktiraf hak-hak LGBT di dalam agama Kristian dan juga Buddhis? Tak boleh jawab. Sebab itu, dalam kegairahan mereka yang boleh articulate ini, sepatutnya kita kena sebagai umat Islam, kita kena ke hadapan menyatakan perspektif, dan ini yang telah kami lakukan. Ini yang telah kami buat. Kami nyatakan bahawa tidak boleh ada tuntutan bebas mutlak di peringkat Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, dan Malaysia kena menawarkan alternatif baru, kena menawarkan perspektif baru dari pandangan Islam mengenai hak asasi manusia. Dan ini adalah profil wakil Muslim. Yang pertama, individu yang dididik dan menyanjung fahaman sekular, saya sebutkan tadi. Yang kedua adalah rata-rata tidak memiliki asas pelatihan hak asasi manusia atau sumber-sumber dasar dari tradisi Islam, dan tidak boleh articulate secara memadai peranan Islam yang bersifat universal itu. Mereka tak faham, sama ada mereka tidak biasa, mereka tak biasa dengan instrumen-instrumen, dengan framework hak asasi manusia itu, ataupun mereka tidak ada kefahaman yang utuh tentang aspek-aspek fiqh, aspek-aspek usuluddin, aspek-aspek agama kita, yang sebenarnya ada perspektif-perspektif tertentu mengenai daripada agama itu mengenai hak asasi manusia. Dan saya bagi contoh lagi satu, perwakilan Saudi ketika itu, Jamil Barudi, pada tahun-tahun 1940-an ketika draft itu dibuat, perwakilan Saudi sendiri adalah seorang Kristian. Jadi tuan-tuan bayangkan, ya, bayangkan kalau bagaimana Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu itu hendak mendapat hak sewajarnya mendengar daripada perspektif Islam. Dan itu yang telah berlaku 1948. Sekarang ini kita dah 2013,
Selama berpuluh-puluh tahun ini sebenarnya kita menghadapi krisis yang sangat berat dalam mereka hendak menuntut hak asasi manusia, dan semakin terzahir, semakin terjelma apabila berlaku mekanisme UPR ini. Mekanisme UPR ini adalah merupakan semakan rekod dan pencapaian hak asasi manusia negara-negara anggota PBB. Ada 193 negara anggota PBB yang terlibat dalam proses ini selama 4 tahun sekali. Ya, 4 tahun sekali. Yang pertama sekali bermula pada tahun 2009, bulan Februari. Malaysia telah pun menjalani semakan yang pertama. Pada ketika itu ada 163 syur-syur yang telah dikemukakan kepada Malaysia untuk Malaysia memperbaiki ataupun menukar, meminda undang-undang dan juga meminda prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan hak asasi manusia dalam negara ini. Pada baru-baru ini, proses ini telah berlaku. 232 syur-syur telah dikemukakan kepada Malaysia, double. Telah naik jumlah recommendation ataupun syur-syur yang dikemukakan untuk Malaysia memperbaiki keadaan hak asasi manusia. Dan Malaysia menjadi negara yang kedua tertinggi semasa sesi semakan yang ke-17 baru-baru ini, selepas China. 104 negara telah pun hadir pada sesi semakan itu daripada 193 selepas China. Dan setiap negara itu diberikan masa 1 minit 5 saat untuk bercakap. Dalam masa 3 jam itu, setiap negara akan bercakap, akan menyatakan pandangan mereka, saranan mereka, kritikan mereka, apa yang mereka mahu Malaysia lakukan untuk memperbaiki keadaan hak asasi manusia. Dan ini prosesnya 4 tahun sekali, 4 year cycle. Ada follow up. Sekarang ini kita akan buat final adoption ataupun buat penerimaan penuh muktamad pada bulan Mac 2014 nanti. Kita telah menerima 232 syur-syur. Draft laporan pun dah siap. Tuan-tuan dan puan-puan boleh Google UPR Malaysia, akan ada laporan draft. Tengok dari segi syur-syur ataupun saranan-saranan yang dikemukakan untuk Malaysia menepati standard piawaian hak asasi manusia jagat. 6 isu keprihatinan Muslim UPRO. Ada orang tuduh kami bila kami pergi ke Geneva, Komanggo pergi ke Majlis Hak Asasi Manusia, menuduh kami sebagai Muslim fundamentalist. Mereka mengadu kepada Majlis Hak Asasi Manusia, mengatakan bahawa ini grup Muslim fundamentalist ni yang datang dari Malaysia. Mereka ini tidak baca laporan, mereka tidak memahami tentang hak asasi manusia. Mereka ini adalah grup teroris, ekstremis dan pelbagai lagi label stereotip yang diberikan kepada kami sebagai kumpulan NGO Islam. Padahal yang pergi itu adalah pakar syariah. Yang pergi itu separuh daripadanya adalah para pasukan peguam yang berada di dalam kes-kes terbesar, termasuk kes yang terkini, kes kalimah Allah. Kami berjumpa dengan mereka dalam mahkamah. Mereka juga pergi ke Geneva. Mereka tahu bahawa mereka tidak boleh menjawab perkara-perkara yang kami timbulkan. Dan kami bukan membuat dakwaan-dakwaan palsu. Kita buat kajian mendalam. Kita panggil kumpulan-kumpulan NGO Islam untuk pastikan berlaku sesi perundingan, sesi pengkajian, penyelidikan yang tamat tentang laporan bertarikh 11 Mac 2013 yang dibuat oleh Komanggo, yang mengandungi pelbagai cadangan-cadangan kepada Majlis Hak Asasi Manusia. Dan yang menjadi keprihatinan kami adalah 6 perkara. Kami bukan menolak semua. Kita okey dengan hak asasi manusia selagi mana ia tidak bertentangan dengan fitrah manusia, dengan kedudukan Islam dalam perlembagaan persekutuan dan juga dalam kerangka undang-undang negara. Dan kita nyatakan yang pertama sebagai contoh, kita gusar dan kita khawatir bahawa Malaysia dituntut untuk menandatangani ICCPR. Itu saya akan terangkan dengan lebih mendalam. Yang kedua tentang International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICED. Yang ketiga ialah hak-hak berlandaskan SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, iaitu hak-hak yang menerbitkan pengiktirafan undang-undang dan juga pengiktirafan sosial kepada mereka yang mahu menjalankan aktiviti liwat sodomi secara terbuka. Mereka mahukan social recognition itu. Kemudian ada lagi isu perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Ada enactment, tuntutan-tuntutan untuk menghapuskan enactment yang berkaitan dengan kesalahan jenayah syariah. Kemudian ada lagi kes tuntutan yang mewujudkan kekeliruan terhadap isu kebebasan beragama di Malaysia. Ini adalah 6 tuntutan spesifik yang telah kami nyatakan berdasarkan kepada laporan di dalam
dokumen Komango yang disediakan untuk disemak oleh Majlis Hak Asasi Manusia, dan kami mengatakan bahawa 6 tuntutan ini tidak bertanggungjawab kerana ia melanggar kedudukan Islam dalam Perlembagaan Persekutuan dan ia mencabar kedaulatan negara Malaysia sebagai sebuah negara Islam. Itu saja. Tapi mereka melompat pergi daripada satu duta ke duta yang lain semasa di Geneva. Mereka menegaskan bahawa mereka didiskriminasi. Mereka ini yang datang ini adalah fundamentalis Muslim dan sebagainya. Kita lihat double standard yang berlaku di sana. Okay? Saya akan terangkan yang pertama, International Covenant on Civil and Political Rights. Hak untuk terlibat dalam demokrasi, dalam proses pilihan raya, hak untuk berdemonstrasi, kebebasan bersuara, itu semua ada dalam ICCPR sebagai contoh. Tetapi contoh yang kami utarakan, dan ini adalah daripada laporan jawatan kuasa hak asasi manusia yang membuat komentar umum, general comment, mengenai perkara 18 ini. Perkara 18 ICCPR kena dibaca dengan perkara 18 UDHR, Universal Declaration of Human Rights. The committee observes that the freedom to have or to adopt a religion or belief necessarily entails the freedom to choose a religion or belief, dan baca ni, including the right to replace one's current religion or belief with another. Bukankah itu hak untuk murtad? Kami tidak tipu. Ini diambil daripada dokumen mereka sendiri, daripada komen majlis ataupun jawatan kuasa hak asasi manusia berkenaan dengan perkara ataupun artikel 18 ICCPR ini. Sebab itu kami mengatakan bahawa kerajaan Malaysia tidak perlu terburu-buru ataupun secara membuta tuli menandatangani ICCPR ini. Implikasinya bakal mengizinkan pemurtadan berlaku secara berleluasa. Perenggan 6.8 berkenaan dengan ICERD menuntut untuk Malaysia menandatangani ICERD ini, implikasinya kita mengikut telunjuk dan acuan sekular barat yang memaksakan penafsiran racism, istilah racism ataupun perkauman ke atas sesuatu negara berdaulat. Latar belakang ICERD ini adalah kerana adanya hate speech. Hate speech ni ucapan berbau perkauman yang berlaku banyak di Netherlands, berlaku banyak di negara-negara barat seperti Jerman, Netherlands dan sebagainya. Dan kita tahu di Denmark sebagai contoh, Geert Wilders yang membuat filem yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana latar belakangnya begini, maka mereka, negara-negara barat, memerlukan undang-undang untuk mengawal rakyat mereka sendiri. Tapi ini nak dijadikan kononnya standard antarabangsa. Dan mereka nak memaksakan, dan mereka mengenepikan tindakan-tindakan domestik. Kalau katakan contoh berdasarkan perkara 153 Perlembagaan Persekutuan, tugas untuk mempertahankan kedudukan istimewa Melayu itu, katakan ada agenda pendidikan Bumiputera, agenda ekonomi Bumiputera, kita peruntukkan kuota beasiswa dan sebagainya untuk kaum Melayu, itu ditafsirkan sebagai racism, perkauman. Jadi itu masalahnya. Kami harap kerajaan berhati-hati dalam menandatangani ICERD ini. Tidak sepatutnya diberikan label negatif dan bersifat stereotip, khususnya oleh media yang berniat jahat terhadap sebuah negara. Mereka mahu gunakan perkara ini untuk melabelkan, meletakkan image yang negatif kepada Malaysia. Hak berlandaskan SOGI, Sexual Orientation and Gender Identity, hak LGBTIQ, lesbian, bisexual, gays, transgender, intersex, queer person. Mereka ditekan ataupun Malaysia ditekan untuk mengiktiraf prinsip-prinsip Yogyakarta tahun 2006. Tuan-tuan dan puan, perkahwinan lesbian yang pertama yang berlaku di negara Muslim terbesar di dunia ini berlaku di Indonesia pada tahun 1982. Di Malaysia sudah ada ke perkahwinan sama jenis ini? Dah ada ke? Dah ada. Tahun lepas kendurinya dah buat di Kuala Lumpur. Ya, majlis resepsinya yang melibatkan padri yang berbangsa Cina, Filius namanya, telah pun mengadakan kenduri di Kuala Lumpur, tetapi akad nikahnya dibuat di Amerika Syarikat. Dan kita lihat bahawa di negara-negara jiran kita sebagai contoh, sekarang ni sudah ada 14 negara di seluruh dunia
yang mengiktiraf perkahwinan sesama jenis ini. 77 negara sahaja yang masih tinggal lagi termasuk Malaysia yang tidak mengizinkan ataupun tidak mempunyai undang-undang untuk mengizinkan perkahwinan sesama jenis. Thailand menjadi negara yang terkini yang sekarang ini sedang mempertimbangkan draft undang-undang untuk membenarkan perkahwinan sejenis. Singapura telah menolak cadangan pada bulan April yang lepas satu kes Lee Meng Shuang lawan pendakwa raya negara Singapura, Guam negara Singapura. Lee Meng Shuang dia telah buat satu permohonan untuk mengisytiharkan bahawa Seksyen 377 Kanun Keseksaan di dalam Undang-Undang Singapura itu berkenaan dengan persetubuhan luar tabi'i itu adalah tidak keperlembagaan ataupun unconstitutional, tapi ditolak oleh Mahkamah Tinggi Singapura. Jadi ia sangat dekat. Sekarang ini faham kita pun dah mula ada perarakan seksualiti merdeka dan sebagainya. Mereka mahukan yang pertama pengiktirafan sosial, yang kedua mereka mahukan pengiktirafan undang-undang segi mereka mahu menghapuskan meminda Seksyen 377 itu supaya boleh diadakan perkahwinan sesama jenis. Implikasinya adalah penerimaan gaya hidup sengsang dan penerimaan prinsip Yogyakarta pada tahun 2006 yang mengiktiraf hak-hak LGBT ini. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Hak-Hak Istimewa Kaum Melayu, dan ini didakwa sebagai bersifat perkauman dan diistilahkan sebagai alat politik. Kalau saudara dan saudari semua ada peluang untuk membaca titah ucapan Raja Dr. Nazrin Shah yang baru-baru ini semasa beliau baginda menyampaikan titah beliau di Majlis Profesor Negara, beliau ada menyatakan beberapa pandangan mengenai kepentingan perkara 153 ini yang saya ingin sebut. Yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman ketika itu dia telah sebut dalam ucapan Raja Nazrin ini telah memperingatkan, Tunku telah memperingatkan fakta sejarah dengan menyatakan everybody seems to have forgotten that there is a clause in the Federation of Malaya Agreement which gives to the High Commissioner the special responsibility of safeguarding the special position of the Malays and the legitimate interests of other communities. Corresponding power is given to the sultans of all unfederated Malay states. The facts are that unless the Malays are protected, there will be no place for them in Malaya. This is proved to be in Singapore and Penang. Again, to those who are nervous about their future, jaminan beliau, jaminan Tunku kepada kaum-kaum bukan Melayu, I would say, study closely Article 153 of the Federal Constitution. They will find that the Yang di-Pertuan Agong is also required to safeguard their legitimate interests. Maknanya perkara 153 itu bukanlah sekadar semata-mata mempertahankan kedudukan Melayu, tetapi juga melindungi kepentingan sah bangsa-bangsa lain di negara ini. Justru ia bukanlah satu yang bersifat alat politik, tapi satu yang sebenarnya kalau kita menolak, ia bersalahan dengan kontrak sosial dan juga ciri-ciri utama yang membentuk Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, yang kelima, tuntutan kelima ialah berkaitan dengan mereka mempersoalkan kewujudan enakmen kesalahan jenayah syariah yang ada, enakmen negeri. Kuasa Islam itu adalah di bawah Sultan, di bawah Majlis Agama Islam Negeri, khususnya Perenggan 9.5 mendesak atau pemansuhan atau pembinaan terhadap kesalahan-kesalahan jenayah syariah dan enakmen-enakmen yang didakwa sebagai mengganggu hak peribadi. Yang digunakan istilah oleh media-media barat ini adalah berkaitan amar makruf nahi munkar. Nahi munkar itu diberikan istilah yang negatif, iaitu moral policing. Padahal kita tahu bahawa itu merupakan satu perkara yang fundamental dalam agama kita untuk juga melindungi umat Islam segi akidah, syariat dan juga akhlaknya. Itu adalah jelas. Dan kalau implikasi penghapusan enakmen-enakmen ini juga mereka mencabar kedudukan Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah tidak boleh lagi mendakwa mereka yang terlibat di dalam kes-kes yang bersifat moral, minum arak, halwat, berzina dan sebagainya. Dan ini akan membawa kepada penularan kemungkaran disebabkan oleh larangan untuk melaksanakan prinsip nahi munkar itu. Padahal di negara barat, saya masih ingat lagi pada tahun 2004-2005 ketika Tony Blair itu menjadi Perdana Menteri di United Kingdom, beliau telah membentangkan satu undang-undang yang dipanggil sebagai ASBO ataupun Anti-Social Behaviour Order. Mereka telah menyenaraikan 7 ataupun 8
tingkah laku yang dianggap sebagai antisosial. Kalau dia mabuk di dalam kawasan kejiranan, kalau dia melakukan perkara yang tidak bermoral lelaki dan perempuan di sesuatu kawasan kejiranan, mereka boleh dihadapkan kepada mahkamah dan mahkamah boleh memerintahkan untuk mereka menjauhi kawasan itu selama 3 ataupun 6 bulan. Ini undang-undang yang ada di negara barat. Dan ini juga diiktiraf sebagai contoh oleh penulis Forbidding Wrong in Islamic Thought yang ditulis oleh Michael Cook, seorang sarjana barat yang mengiktiraf amal ma'ruf nahi munkar itu khususnya sebagai salah satu daripada fundamental guarantee of human rights within the Muslim tradition. Itu jelas. Sarjana barat mengiktiraf, tetapi orang kita sendiri yang mahu menghapuskan usaha nahi munkar ini, usaha mahkamah syariah, jabatan-jabatan agama diberikan label yang cukup negatif. Kadang-kadang bahasa-bahasa istilah yang digunakan dalam laman web alternatif sebagai contoh. Kita kena berhati-hati kerana mereka menggunakan stereotip barat yang cukup suka melabelkan agama Islam itu, umat Islam itu, tindakan-tindakan kepada orang Islam itu sebagai perkara yang negatif. Mereka mahukan umat Islam itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya tanpa ada kawalan agama. Yang keenam ialah mewujudkan kekeliruan terhadap isu kebebasan beragama. Kes tuntutan penggunaan kalimah Allah yang sekarang ini 2 minggu yang lepas baru kami menerima affidavit daripada pihak church untuk mereka mendengar ataupun memfalkan permohonan kebenaran untuk merayu. Sekarang ni bulan Februari tahun depan akan ada satu permohonan pendengaran untuk diberikan kebenaran untuk merayu. Dia kena buka pintu dulu sebelum dia nak sampai ke mahkamah persekutuan. Dia kena buka pintu dulu, dapatkan leave for appeal, kebenaran untuk merayu. Selepas ada, kalau mahkamah berpuas hati, terdapat isu-isu besar yang belum diselesaikan, yang belum dijawab oleh mahkamah, isu-isu berkaitan dengan undang-undang, maka mahkamah persekutuan akan mendengar kes itu di peringkat tertinggi. Dan kita akan tengok macam mana ada 26 soalan-soalan yang telah dikemukakan oleh pihak the church untuk mencabar keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan pada 14 Oktober baru ini berkaitan dengan penggunaan kalimah Allah oleh penganut agama Kristian. Mempersoalkan juga larangan terhadap penganut ajaran Syiah yang sekarang ini sedang hangat. Ini dijadikan isu oleh perwakilan daripada negara Iran sebagai contoh. Mereka mahukan atas nama kebebasan beragama, penganut agama Syiah juga perlu dibenarkan untuk menyebarkan fahaman amalan mereka di kalangan masyarakat Islam di Malaysia. Dan hak seorang bapa beragama Islam untuk mengislamkan anak-anak di bawah umur juga dijadikan isu hak asasi manusia. Apakah implikasinya? Berluasanya fahaman serta amalan-amalan pluralisme agama, liberalisme dan juga sekularisme agama. Ini adalah antara perkara yang telah pun dituntut semasa cadangan penubuhan Interfaith Commission IFC pada tahun 2001, yang mana saya telah pun duduk di dalam jawatan kuasa awal pro tem semasa di dalam majlis peguam, tapi kami menaik diri dan kami menentang kerana kami mendapati bahawa ia adalah percubaan untuk menghakis kedudukan Islam, menyebarkan fahaman pluralisme agama dan juga liberalisme agama di kalangan orang Islam. Mereka mengambil kesempatan itu. Proses UPR Malaysia yang berlaku pada 17 hingga 31 Oktober 2013, delegasi rasmi Muslim UPRO 16 orang telah berada di Geneva bersama dengan teman-teman pimpinan NGO. Kami telah pada 24 Oktober menyertai proses review itu sebagai pemerhati. Kami telah melakukan lobby-lobby kepada negara-negara tertentu dan juga NGO tertentu hak asasi manusia di Geneva untuk menerangkan tentang kepentingan dan juga kedudukan Islam di dalam perlembagaan persekutuan serta implikasinya dalam kita membincangkan tentang hak asasi manusia dalam konteks Malaysia. 5 delegasi telah ditauliahkan akreditasi pemerhati yang tadi saya tunjukkan gambar tu, dan 11 lagi sebagai pemerhati biasa. Fokus kita ialah yang pertama menjelaskan kedudukan Islam di dalam perlembagaan persekutuan. Yang kedua ialah memastikan perwakilan kerajaan tegas menolak tuntutan-tuntutan batil oleh mana-mana NGO hak asasi manusia. Pendirian kami adalah jelas. Kami mengiktiraf proses UPR. Kita tidak tolak secara mutlak hak asasi manusia ini. Ada yang absah, ada yang legitimate. Boleh kita terima hak untuk mendapat pendidikan sewajarnya, hak sosioekonomi, hak orang asli untuk mendapat pembangunan sebagai contoh, hak agama lain untuk menjalankan kegiatan agama mereka sebagai contoh, hak kepada alam sekitar,
hak untuk menyertai proses demokrasi pilihan raya, walaupun ada kelemahan-kelemahan tertentu. Tapi ini semua generally kami terima. Kita mahukan Malaysia meneruskan komitmen terhadap proses tersebut selagi mana tidak wujud tuntutan-tuntutan yang mencabar kedaulatan negara dan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tidak menentang mana-mana saranan ataupun tuntutan yang ada asas keabsahan. Itu jelas, kami telah nyatakan. Tetapi ini tidak dinyatakan. Komanggo menyerang kami dan mengatakan kami ini adalah fringe voice, suara pinggiran. Tak apa, saya bercakap dengan mana-mana pihak, dengan semua pimpinan NGO Islam. Kita akan teruskan kerana kita yakin bahawa apa yang kita buat ini adalah untuk mempertahankan kedudukan Islam, menjaga akidah syariah akhlak umat Islam. Kita tidak mahu ada kekeliruan seolah-olah menganggap hak asasi manusia itu sebagai satu agama baru, sebagai satu ideologi baru yang perlu kita tanda tangan semua convention demi untuk memastikan Malaysia mencapai standard antarabangsa. Dan pengumuman awal telah pun dilakukan pada 31 Oktober nanti. Perwakilan tetap Malaysia ke Geneva, Datuk Mazlan Mohamad telah mengulangi komitmen Malaysia kepada proses UPR, dan kami bergembira kerana komitmen Malaysia untuk meneliti, menimbangkan 232 syur-syur yang dibuat itu. Malaysia sangat prihatin dengan segala permintaan tuntutan yang dibuat itu. Proses UPR seterusnya akan berlaku pada bulan Mac 2014 nanti, pusingan kedua. Di sini NGO akan dapat peluang untuk bercakap, untuk menyatakan tentang pandangan kami terhadap tuntutan-tuntutan yang telah dikemukakan. Malaysia akan menyatakan penerimaan ataupun penolakan terhadap 232 syur-syur yang dikemukakan semasa sesi ke-17. Untuk makluman saudara dan saudari, negara Kongo saya bagi contoh. 7 negara beritahu Malaysia supaya meminda memansuhkan undang-undang yang berkaitan dengan homoseksual itu, LGBT. Negara Kongo sebelum Malaysia. Kongo pun ada menerima cadangan-cadangan untuk meminda memansuhkan undang-undang LGBT ini. Tapi Kongo kata kami tolak di peringkat draft. Malaysia kata kami akan timbangkan. Orang Melayu kita ni, kita pertimbangkan. Bulan 3 nanti baru kita jawab sama ada kita tolak ataupun kita terima. Jadi kita kena berhati-hati supaya jangan terlalu gairah kita nak mengejar standard antarabangsa ini sampai kita lupa. Malulah kita dengan Kongo, ya. Saranan-saranan UPR yang dikemukakan ada 104 negara. Berapa saranan tersebut bila kita lihat pada laporan Komanggo itu selari dengan apa yang diminta oleh negara Austria, Netherlands, UK dan sebagainya. Dan kita telah membangkitkan tindakan Komanggo mencabar kedudukan Islam di Malaysia. Itu saja kita kata. Tidak boleh digunakan platform hak asasi manusia ini untuk mencabar kedudukan Islam di Malaysia. Dan tuntutan yang sebagai contoh ICCPR, negara seperti Poland, Latvia, Sierra Leone, Benin, Uruguay, Ireland, Slovenia, Mesir pun minta kita sign ICCPR padahal dia negara Islam. Dan Mesir sekarang ini sedang menghadapi masalah kerana dia tanda tangan ICCPR dan dia sedang menghadapi masalah ditekan kerana dia menghalang orang Islam untuk murtad, dan dia juga menghalang orang penganut agama Bahai daripada mengamalkan ajaran agama mereka. Ini negara Mesir. Kita lihat kesannya sekarang ni, implikasi. Dia dah tanda tangan, dia tak baca pun. Orang Arab ni kebanyakan dia tak baca dokumen-dokumen ni. Dan dia tak tahu apakah implikasinya. Ya. Dan isu pengiktirafan hak-hak LGBT, saranan negara-negara seperti Jerman, Croatia, Perancis, Argentina, teks yang dibaca perwakilan negara-negara ini sama dengan apa yang disebut di dalam laporan Komanggo itu. Sebab itu kami mengatakan bahawa ini bukannya dakwaan yang tidak berasas. Ini adalah perkara yang sebenarnya wujud di dalam laporan Komanggo itu, yang dijadikan teks untuk mereka menyebut, menekan Malaysia, menyatakan saranan-saranan dan syur-syur untuk Malaysia melakukan perkara-perkara tersebut. Tuntutan mengizinkan amalan dan penyebaran Syiah, yang ini diminta oleh perwakilan negara Iran. Dan perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang sangat fundamental, sangat besar, berkaitan dengan akidah kita, berkaitan dengan syariah kita. Ya. Ini membuktikan kebenaran dakwaan Muslim PRO mengenai niat tidak baik Komanggo mencemarkan nama Malaysia di peringkat antarabangsa melalui tuntutan tidak munasabah tersebut. Kerana berlaku lobby yang berterusan. Kalau kita lihat dalam deklarasi hak asasi manusia ASEAN yang ditandatangani pada 17 hingga 19 November tahun lepas,
Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa Malaysia tidak akan tanda tangan deklarasi hak asasi manusia ASEAN itu sekiranya ada klausa yang mengiktiraf hak-hak LGBT. Dan kita tengok bulan September tahun lepas, berlaku lobby yang sangat deras di Manila, di Filipina untuk negara-negara ASEAN ini mengiktiraf hak-hak LGBT. Dan kita kena konsisten. Sebab itu saya katakan bila kita di peringkat OIC, kita telah pun menolak hak-hak LGBT itu. Di peringkat ASEAN kita menolak, maka di peringkat UN juga kita perlu bertegas meneruskan komitmen kita untuk memastikan bahawa hak-hak LGBT ini tidak diberikan pengiktirafan undang-undang dan juga pengiktirafan sosial. Seruan kita kepada kerajaan berkenaan dengan hak kebebasan beragama, alhamdulillah wakil dari JAKIM, Timbalan Ketua Pengarah JAKIM ketika hadir, telah menegaskan penerimaan fahaman Sunni sebagai fahaman arus perdana umat Islam di Malaysia. Dan ketetapan ini perlulah kami yakinkan. Kita jangan takutlah dengan hubungan dagangan ataupun hubungan politik, diplomasi. Kerana di peringkat itu saya fikir mereka tidak akan peduli. Ya, yang sekarang ini dipolemikkan tentang isu Syiah ini, kita kena yakin dalam negara kita ini adalah amalan yang diterima. Fahaman Ahlussunnah wal Jamaah adalah amalan yang diterima untuk memastikan bahawa terdapat keharmonian beragama, tidak kelang kabut di dalam negara ini. Kalau mereka hendak amalkan tanpa mahu pengiktirafan terbuka dan tanpa mahu hak untuk mengajak orang lain juga untuk menganut fahaman Syiah, itu tidak boleh dibenarkan. Kalau mereka secara diam-diam, kalau kita tak dapat kesan, mungkin itu tertakluk pada pihak berkuasa. Saya fikir dalam keadaan sekarang, tanggungjawab pemerintah ialah untuk memastikan fahaman Sunni itu, fahaman kita, fahaman akidah kita jelas dan murni daripada sebarang kekacauan. Dan impak penyertaan Muslim UPRO yang kita telah nyatakan. Yang pertama, mentaliti dan juga budaya Islamofobia dan double standard di kalangan NGO hak asasi manusia barat ini nampak sangat jelas. Apabila di Malaysia ini, NGO seperti hak asasi manusia seperti Suaram, Amnesty, Sisters in Islam, apabila kita diserang, kita hantar memorandum kepada Majlis Raja-Raja, menghantar memorandum kepada pemerintah untuk menyatakan keprihatinan kita, kegusaran kita. Kita dituduh sebagai having siege mentality, mentality yang tertawan. Kita dituduh sebagai takut. Kita dituduh sebagai terlalu nak menjaga Islam. Adakah Islam itu lemah, tidak perlu dijaga? Disindir dengan perkara begitu. Tapi bila kita pergi ke sana, mereka pula yang mengadu kepada Majlis Hak Asasi Manusia. Mereka mengadu kepada negara-negara barat, mengatakan bahawa mereka ditindas. Ini adalah politik mereka, lobby yang mereka lakukan. Walaupun kami tahu mereka mendapat dana-dana yang besar, mereka menjadikan hak asasi manusia ini sebagai satu industri, punca sumber kewangan mereka. Ya, mereka yang pergi itu semua mendapat kemewahan, mendapat pelbagai kemudahan di sana. Mereka banyak duduk pun hotel mahal-mahal. Kita tahu lah, pasal kita tengok. Kita bila dah ada di sana, kita telah berjaya memecahkan monopoli NGO tertentu. Ya, bila ada NGO Islam di Geneva, terkejut mereka. Selama ini, sejak daripada beberapa tahun yang lepas dan sejak proses UPR pada 2009, mereka yang banyak menguasai, dominan. Ya, dan kita apabila melahirkan keprihatinan mengenai hak-hak orang Islam, maka diberikan tanggapan negatif yang saya sebutkan tadi. Dan kehadiran Muslim UPRO distereotipkan oleh media barat sebagai fundamentalis Muslim. Ini perkara yang kami hadapi, tapi kita melalui dialog, kita mahukan supaya salah tanggap ini hancurkan ataupun dihapuskan. Jadi penegasan kami semasa kami berada di sana dan kami beritahu pada NGO hak asasi manusia, hanya kerana beberapa negara Islam atau majoriti Muslim telah menandatangani konvensyen dan instrumen HAM antarabangsa, maka tidak semestinya Malaysia juga turut menandatangani konvensyen tersebut. Saya bagi contoh Maldives dan Turki yang tidak mempunyai kedudukan yang sama Islam di dalam perlembagaannya. Mesir dan Tunisia juga menghadapi masalah. Mereka tanda tangan ICCPR, lebih banyak konvensyen yang ditantangani, tapi kita tahu realiti yang berlaku di negara tersebut. Kita telah pecahkan dominasi NGO HAM, sikap hipokrit mereka, Komanggo,
Dan kita membetulkan perspektif melalui siri-siri dialog dan perbincangan dengan beberapa NGO hak asasi manusia di Geneva, jaya mengenengahkan perspektif yang betul mengenai kedudukan perkara 31 dan juga perkara 37 dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan gagasan masa hadapan kami mewujudkan kerjasama strategik dengan beberapa NGO hak asasi manusia yang faham, yang simpati, dan mereka sangat menghargai bahawa kami telah menyatakan perspektif kami dengan cara yang baik. Ya, rekod sebenar hak asasi manusia, kedudukan Islam. Kami akan memulakan pada bulan Januari ini akan menghantar beberapa aktivis di kalangan peguam untuk memastikan bahawa mereka mendapat exposure atau pendedahan yang betul tentang hak asasi manusia, prosesnya, instrumennya, tentang idea-idea hak asasi manusia, prinsip-prinsipnya, dan mereka boleh terlibat sama dalam proses melobi untuk UPR di masa hadapan. Kita juga menyambut baik respons dan cadangan Duta Perwakilan Tetap OIC ke Geneva yang saya ceritakan tadi, Sliman Sheikh. Beliau sangat bergembira ada usaha dimulakan, dan saya percaya kita pun tahu ada Suruhanjaya Tetap Hak Asasi Manusia OIC yang sekarang ini telah memulakan inisiatif sejak daripada tahun 2011 untuk memastikan bahawa berlaku perspektif yang betul tentang hak asasi manusia dalam Islam. Dan peranan Malaysia, Sliman Sheikh, duta yang tu disebut bahawa hanya 2 negara sekarang ni yang kita boleh harapkan, Malaysia dan Turki. Itu pun Turki sedang menghadapi masalah yang sangat berat berkenaan dengan isu sekularisme ini. Mereka sentiasa bertentangan. Jadi Malaysia saja yang masih boleh articulate berhujah dan sebagainya. Gagasan masa depan kita akan memulakan, dan kami telah pun mengumpulkan beberapa bahan untuk memastikan bahawa pada tahun 2018 nanti kita akan memasukkan laporan stakeholder untuk dijadikan asas semakan kepada isu-isu hak asasi manusia. Dan contohnya saya bagi, kalau di Kuala Lumpur ada beberapa NGO yang membuat kajian data terperinci tentang rumah-rumah ibadat di antara kaum Hindu, Kristian, Buddha dan Islam dari segi perbandingan dengan data dengan jumlah majoriti penduduk. Jadi kita tengok kalau di Sentul sebagai contoh, jumlah penduduk Hindu, Muslim lebih ramai, tetapi kuil-kuil Hindu lebih banyak daripada masjid sebagai contoh. Jadi perkara-perkara ini kita kena dedahkan di peringkat hak asasi manusia, di peringkat PBB. Juga kalau di kalangan pekerja-pekerja wanita yang masuk ke industri, mereka dipaksa untuk menanggalkan tudung. Ini juga adalah penzaliman, penganiayaan hak asasi manusia yang kita perlu nyatakan kepada mereka. Ya, saya ucapkan terima kasih di atas perhatian. Dan itu sekadar beberapa sumbangan yang telah kami berikan selaku wakil NGO Islam. Saya harap ada manfaatnya pada hari ini, ya, dan mohon maaf di atas segala kesilapan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.